أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا وبيسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقال النساء في أول ثلاثة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليه أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت فقال عمر بهذا أمرت فقال ثم قال بهذا أمرت فقال أمر لعروة فقال عمر لعروة أعلم ما تحدث أود إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث من أبيه. Okey. Bab berhubung dengan waktu sembahyang. Jadi pada malam ini kita masuk kepada suatu bab perbincangan tentang waktu sembahyang. Jadi di dalam kitab-kitab yang lain kita telah baca dalam Tirmizi, Abu Daud ada kita masuk dan juga di dalam Muwatta' Imam Malik. Bab waktu-waktu sembahyang dan kelebihan sembahyang. Jadi semua ibadat ni dia ada kelebihan yang tersendiri. Kelebihan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, semua ada kelebihan. Ibadat-ibadat semua dia ada kelebihan, dia ada fadilat dia. Maksudnya sesuatu ibadat yang kita buat, apa ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi? Sebab Allah Ta'ala ni dibuat manusia. Dia tahu manusia ni kalau tak kempen dia tak apa semangat nak buat. Macam orang nak buat sesuatu kerja, nak buat sesuatu benda, di kempen. Kalau buat benda ni dapat macam ni. Orang pelajar-pelajar sekolah, kita sendiri pun pernah terlibat duduk di sekolah kan. Sampai dapat nombor 1, ganjaran dia, hadiah dia begini, nombor 2 begini, nombor 3 begini. Orang yang terlibat dalam sukan pun nombor 1, nombor 2, 3 dia ada ganjaran. Secara kesimpulan, Allah Ta'ala buat manusia. Dia tahu kehendak dan keinginan manusia. Punya sayang Allah Ta'ala kepada manusia ni, dia tak nak bagi masuk neraka. Jadi syarat tak nak masuk neraka ni kena beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Jadi nak buat amalan-amalan yang soleh tu Allah Ta'ala kempen suruh buat sungguh-sungguh. Sembahyang ni dapat pahala dia bergian-gian. Puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya. Jadi untuk bagi semangat kepada kita ini, orang beriman untuk rajin buat ibadat, Allah Ta'ala kempen. Dan Allah Ta'ala sebut juga di dalam Al-Quran, di antara hadiah-hadiah yang akan diperolehi kepada penghuni-penghuni syurga setelah dimasukkan dalam syurga ini, hurun ain walahum mimma yashtahun, janji bidadari dan apa sahaja yang mereka nak atas dunia ini, yashtahun, mereka akan dapat. Jadi secara kesimpulannya, Allah Ta'ala nak bagi kita rajin ataupun bersemangat buat ibadat ini, dia kempen dengan berbagai-bagai bentuk untuk kita dapat meningkatkan semangat, kerajinan untuk melakukan ibadat.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang adalah atas orang beriman itu kitaban, suatu kitaban, kewajipan yang ditetapkan, mawqut. Sebab itu di dalam huraiannya Imam Bukhari kata muwaqqatan. Sembahyang 5 waktu, waktu dah tetap, tak boleh kita ubah. Nak percepat tak boleh, nak perlambat tak boleh, dah tetap macam tu. Waqfatahu alaihim, kita baca dengan sabdu situ fa'ala wazan taf'il. Waqfatahu maknanya Allah Taala telah mewaktukan, maknanya telah menetapkan atas mereka, iaitu atas orang yang beriman. Jadi waktu sembahyang 5 waktu tu dah tetap. Bukan kita boleh pandai-pandai sendiri cipta waktu sembahyang macam mana. Oleh kerana sembahyang itu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Nak sembahyang kena masuk waktu dulu. Waktu-waktu sembahyang pun dah tetap. Kita ni hadirin sekalian nak beramal dengan ajaran Islam ni, benda tu dah lengkap, dah sempurna di zaman Nabi lagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dah lengkap, tak ada. Kita sekarang ni belajar je, belajar Quran, belajar hadis untuk faham Islam. Tak perlu nak tambah lah, dah lengkap. Kok nak ambil suatu ajaran, suatu amalan, suatu ibadat baru, nak bagi power lagi. Sekarang ni orang nak power saja. Nak power, nak jadi hebat, nak jadi cepat kaya, jadi wali, boleh terbang, macam-macam. Jadi dah tetap, tak payahlah kita tambah-tambah, tak payahlah kita nak ubah-ubah syariat yang telah ditetapkan. Jadi Imam Bukhari kata, dengan sanadnya, Imam Bukhari menyebut telah memberitahu kepada kami oleh Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah kata, aku telah baca kepada Malik, yang perkara ini diambil daripada Ibn Syihab. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz akhara as-salata. Dia memperlewatkan sembahyang. Di atas alasan-alasan, sebab-sebab yang tertentu dia terlewat sembahyang. Dia memperlewatkan sembahyang. Umar Abdul Aziz pada ketika itu dia adalah merupakan seorang khalifah. Fadakhala alaihi Urwah bin Zubair. Jadi Urwah ini datang pergi berjumpa dengan dia. Fa akhbarahu, memberitahu kepadanya, kepada Umar bin Abdul Aziz, anna Mughirah bin Syu'bah akhra salata. Mughirah pun satu ketika dulu dia pun pernah mentakhirkan sembahyang juga. Akhra salata yauman wa huwa bil Iraq, apabila dia berada di Iraq. Fadakhala alaihi, lalu masuk kepada Urwah, pergi bertemu Urwah itu Abu Mas'ud al-Ansari. Faqala ma hadza ma ya Mughirah. Abu Mas'ud kata kepada Mughirah, kenapa ni kamu lewatkan sembahyang? Alaisa qad alimta, adakah engkau tidak mengetahui anna Jibrila nazala, sesungguhnya Jibril turun, dia pergi bertemu dengan Nabi. Jadi waktu sembahyang juga Nabi ni diajar oleh Allah Ta'ala. Nabi sini bukan dicipta, dia reka-reka sendiri. Waktu sembahyang Zuhur, Maghrib, Isya ni tak, Nabi tak reka. Semua diajar oleh Jibril atas perintah dan arahan Allah. Fasalla, lalu malaikat Jibril sembahyang. Fasalla, Nabi sembahyang. Sebahagian pendapat kata, lepas malaikat Jibril sembahyang, selesai sembahyang, sebab dalam riwayat yang lain disebut fasalla summa salla. Maknanya lepas fasalla, malaikat Jibril sembahyang, summa salla, lepas tu Rasulullah sembahyang. Maknanya malaikat Jibril dah bagi salam, baru dia sembahyang. Tapi di sini dengan perkataan bukan summa tetapi fa. Fasalla. Maksudnya bila malaikat Jibril sembahyang, setelah dia melakukan perubahan satu rukun, Rasulullah ikut fasalla. Maksudnya bila malaikat Jibril rukuk, Rasulullah rukuk. Makmum. Jibril i'tidal, dia i'tidal. Yang ini pendapat yang lebih tepat, lebih kuat, kerana Jibril bertindak sebagai imam,
Rasulullah sebagai makmum. Di sinilah dalil yang diambil oleh sebahagian ulama kata orang yang sembahyang wajib boleh ikut orang yang sembahyang sunat. Kita tengok bagaimana ulama mengambil istinbat hukum. Sebab apa? Macam mana ulama boleh ambil, sebagian ulama ambil pendapat, ambil dalil hadis ni, orang yang sembahyang 5 waktu, sembahyang yang wajib, dia boleh ikut orang yang sembahyang sunat. Di sini apa kaitan? Ha? Malaikat tak wajib sembahyang, yang wajib sembahyangnya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Pendapat yang kedua kata salah, golongan pertama ambil dalil ni salah. Golongan yang pertama kata sembahyang wajib boleh ikut sembahyang sunat tu, okey, semua pendapat boleh terima. Semua mazhab boleh terima. Tapi cara pendalilan tu tak betul. Cuba sebut siapa di kalangan kita yang nampak. Cara pendalilan tu tak betul. Dr. Fadil nampak tu nak kat tangan nak jawab dia. Siapa nampak? Dalil tu tak betul. Golongan pertama, kedua kata. Cikgu Syed nampak tak? Tak salah, tak apa kita belajar. Jibril datang tu masa waktu sembahyang dari fardu kan, untuk mengajar waktu sembahyang. Jadinya malaikat Jibril pula juga pada ketika itu dia wajib sembahyang. Sebab suruh hajar Nabi itu Allah Ta'ala suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia kena buat sebab Allah Ta'ala yang suruh. Tak timbul isu dia sembahyang sunat, Nabi sembahyang wajib. Sebab dia turun tu atas arahan Allah Ta'ala. Masa tu dia jadi wajib. Sebab Allah Ta'ala suruh hajar tu, bukan daripada turun. Kan ada ketika kan, malaikat Jibril lama tak jumpa Nabi. Nabi dah rasa malaikat Jibril ni dah marah kat dia. Dah putus wahyu lama kan. Dah putus dah wahyu tu, dah lama berpisah dengan wahyu tu. Jadi Rasulullah ni susah hati lah. Lepas tu pula malaikat Jibril temu dengan dia bawa wahyu. Dia kata, aku ni bukan saja-saja boleh turun, melainkan dengan arahan dan perintah Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran, bahawa malaikat Jibril ini dia tidak boleh bertemu dengan Nabi sesuka hati berdasarkan kepada kehendak dia sendiri, melainkan dengan kehendak dan arahan daripada Allah Ta'ala. Okey, kesimpulannya malaikat Jibril tadi maknanya dia dah jadi wajib sembahyang pada ketika itu kerana diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sebahagian pendapat kata sembahyang ni sembahyang subuh, bila malaikat Nabi SAW turun daripada Isra' dan Mi'raj. Pendapat yang kedua kata sembahyang asar. Pendapat yang kedua kata sembahyang asar. Okey, kalau pegang pendapat yang pertama tadi, fasalla summa shalla Rasulullah, sembahyang subuh. Sembahyang yang kedua ni sembahyang zuhur. Selepas tu fasalla Rasulullah SAW. Maknanya subuh, zuhur, asar. Lepas tu sembahyang yang ketiga maghrib. Sembahyang yang keempat adalah sembahyang isya. Tapi kalau ambil sembahyang asar tu dulu, sebahagian pendapat maknanya sembahyang asar, lepas tu maghrib, isya, maknanya subuh. Maghrib, isya, subuh. Zuhur. Okey. Summa qala, selepas Rasulullah sebut malaikat Jibril, malaikat Jibril ni maknanya mengajar Rasulullah waktu sembahyang. Lepas tu Rasulullah kata, bihadza umirtu. Bagi siapa yang tidak ada baris kitab dia, baca dengan umirtu. Dengan inilah aku diperintahkan. Dibaca dengan majhul. Summa qala bihadza umirtu, dengan inilah, dengan waktu inilah aku diperintahkan.
Faqala Umar li Urwata, lalu Umar kata bagi Urwah, i'lam ma tuhaddisu, ketahuilah olehmu apa yang kamu sebut ini, au anna Jibrila, atau sesungguhnya Jibril, aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia malaikat Jibril, aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendirikan sembahyang untuk Rasulullah, diajar sembahyang kepada Rasulullah. Waqatas salata, dia telah menetapkan waktu sembahyang. Waqata, kalau waktun waktu, waqata menetapkan waktu. Sebab itu di atas tadi muwaqqatan, yakni waqatahu, Allah Ta'ala telah mewaktukan. Mewaktukan maknanya telah menetapkan waktu. Tak tanya ada sahabat tu. Yang malaikat semayang tu Rasulullah ikut. Jadi sahabat-sahabat tak nampak lah malaikat tu. Memang tak nampak. Yang ni Rasulullah saja. Ha? Rasulullah ya, dia dengan Rasulullah saja. Rasulullah saja yang nampak dia seorang. Rasulullah sahaja yang nampak, sebab tidak terlibat dengan sahabat-sahabat yang lain. Selepas Rasulullah belajar kepada malaikat waktu sembahyang ni lah, dia bersabda, dia cerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Pada masa tu memang sahabat tak nampak. Jadi di sini nak ceritanya, kita dah belajar di dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis Tirmizi, Abu Daud dan juga Muwatta' Imam Malik. Hari pertama sembahyang awal. Dia nak cerita itu mulanya masuk waktu sembahyang. Hari yang kedua sembahyang di hujung waktu. Di antara dua waktu itu, itulah waktu sembahyang. Adapun Umar Abdul Aziz dan juga Mughirah memperlewatkan waktu sembahyang di sini, bukan memperlewatkan sampai di luar waktu. Di sini para ulama kata dia takhirkan daripada waktu fadilat. Apa maksud waktu fadilat? Waktu fadilat ni masuk saja waktu sembahyang, terus sembahyang. Bersesuaian dengan beberapa hadis yang Nabi kata, as-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang di awal waktu. Jadi dia sembahyang lambat ni maknanya atas sebab-sebab dan kerana alasan-alasan yang tertentu. Bukan di luar waktu sembahyang, tetapi masih lagi di dalam waktu sembahyang. Qala Urwatu laqad haddatsatni Aisyah. Urwah kata telah memberitahu kepada aku oleh Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra, dia sembahyang asar, wasyamsu fil hujratiha, dan matahari masih nampak di dalam biliknya, qabla an tazhara, sebelum dia zahir terbit. Maknanya di dalam riwayat yang kedua, Rasulullah ini sembahyang di awal waktu. Memang kebanyakan ataupun kebiasaan ni kita kata selalu bila sembahyang ni 5 waktu, Rasulullah sembahyang awal waktu, kecuali di atas alasan-alasan yang tertentu, sebab-sebab yang tertentu. Umpamanya sembahyang zuhur, kalau musim panas dia suruh dipelewatkan, abridu bizuhri fa inna shiddatal hari min fa'i jahannam. Ada keadaan-keadaan tertentu kan, kalau musim panas ni dia suruh dilewatkan. Ataupun sembahyang Isya ini, apabila dia tengok sahabat-sahabat bila balik sembahyang maghrib ke rumah masing-masing, dia tengok daripada kalangan jemaah tu ada lagi yang tak datang, Rasulullah tunggu di pertengahan malam, lewat sikit pada sembahyang Isya pada waktu-waktu biasa. Jadi secara kesimpulan, Rasulullah selalu sembahyang awal, dalam keadaan-keadaan tertentu dipelewatkan, tetapi masih di dalam waktu sembahyang lagi. Okey, terus bab munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Okey. Bab berhubung dengan firman Allah Ta'ala. Jadi di sini dia tak letak tajuk bab mawaqit ke, babun sahaja. Salah satu daripada usul 70 usul turjamatul bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari ini, kadang-kadang ayat Quran menjadi tajuk kepada perbahasan, kepada turjamatul bab bagi Sahih Bukhari.
Jadi sebagian ulama kata bila disebut babun di situ, dia tidak meletakkan tajuk yang khusus. Sebagian ulama kata hadis yang di bawah ini ada kaitan dengan tajuk di atas. Munibina ilaihi, bertaubatlah kamu kepadanya, kepada Allah. Anaba yunibu maknanya kembali. Kembali dengan maknanya taubat. Taubatlah kamu kepadanya, kepada Allah. Wattaquhu, dan takutlah kamu kepadanya. Wa aqimus salata, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi daripada kalangan orang yang musyrik. Ayat di atas itu, ini surah Rum ayat 31. Ayat 30 Allah Ta'ala sebut, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa aqim wajhaka, luruskan diri kamu kepada agama yang hanif, yang tegak, yang lurus, yang tidak ada berlaku sebarang penyelewengan. Agama Islam adalah agama yang lurus. Dan agama Islam itu juga kata Allah, fatarallahu allati fataran nasa 'alaiha, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, maknanya Allah Ta'ala jadikan sifat manusia itu nak kepada agama Islam. Agama Islam ini sifat dia lurus, tegak. Dia tidak terpesong mengerencung sebagaimana agama-agama yang lain. Sebutlah agama pun mesti kona tu banyak. Penyelewengan, kesesatan banyak. Islam ni tak ada, dia lurus. Kerana agama Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Agama Islam ni agama Allah, culupan acuan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata agama dia ni yang dia jadikan fataran nasa 'alaiha, menjadikan manusia berada di atas agama yang lurus itu. Manusia semuanya di sudut hakikat dan realitinya memang nak kepada agama Islam. Sebab itu hadis yang diriwayatkan, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang selalu orang duk baca kan, kita pun baca. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas sifat semula jadi, hati bersih nak kepada agama Islam. Agama Islam itu agama Allah. Allah Ta'ala jadikan hati manusia nak pilih agama Islam. Tetapi yang merosakkan manusia ibu bapa, kalau Yahudi ya, dibawa anak dia kepada Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama-agama yang lain. Jadi asal usulnya manusia nak kepada agama yang lurus yang disebut sebagai agama fitrah. Okey, terus. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abbad wa Ibnu Abbad an Abi Jamrata an Ibnu Abbas qala qadima wa qad Abdul Qais Wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu inna min hadzal hayy min Rabi'ah walasna nasilu ilaika illa fi syahril haram famurna bi syai'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilayhi min wara'ana faqala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in al-iman billah thumma fassaraha lahum syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa an tu'addu ila khumusu ma ghanimtum wa anha 'anid duba wal khantami wal muqayyari wan naqiri. Okey. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Abi Jamrah daripada Ibnu Abbas, dia kata telah datang wafdu Abdul Qais, rombongan Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kata, sesungguhnya kami dan di antara Hayy min Rabi'ah. Hayy maknanya nama perkampungan orang kafir. Kami dengan kamu ni wahai Rasulullah dihalang oleh satu perkampungan yang dimiliki, diduduki, didiami oleh orang kafir. Kami tak boleh datang. Kami nak pergi ke Madinah ni terpaksa lalu kampung ni dulu. Lalu sini orang kafir kan ganggu kami, tangkap kami, bunuh kami. Jadi kami tak boleh pergi kepada kamu melainkan di bulan Muharram sahaja. Sebab bulan Muharram ni Syahril Haram, maknanya bulan-bulan yang diharamkan berperang. Masa tu orang kafir pun dipegang pada perjanjian.
Bulan-bulan yang diharamkan peperangan ni, masa tu tak beramal. Bulan lain tak boleh. Jadi dia ambil kesempatan bulan-bulan yang diharamkan berperang itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata kami tak boleh sampai kepada kamu melainkan di dalam bulan haram. Famurna bi syai'in na'khuzuna 'anka. Na'khudhuhu 'anka. Perintahkan kepada kami sesuatu perkara yang berhubung dengan masalah agama Islam ni, kami nak ambil daripada kamu. Ajarlah kami sesuatu masalah agama. Bagi tahu kepada kami sesuatu masalah agama. Kita tengok tuan-tuan, nak belajar agama zaman tu susah. Dihalang oleh berbagai-bagai halangan. Jadi sahabat ni yang duduk jauh daripada Rasulullah ni ambil peluang. Dapat bertemu Rasulullah beberapa masa, sekejap tu, suruh hajar tu betul-betul hebat Islam. Ada yang duduk sampai seminggu. Belajar selok-belok agama Islam. Rasulullah cerita habis. Balik-balik dia cerita di kampung halaman dia. Faham Islam tu, faham sungguh walaupun beberapa hari pergi. Belajar sungguh selok-belok beragama. Bagaimana susahnya orang dulu nak memahami agama. Lalu kami akan ajarkan pula seru apa yang kamu beritahu kepada kami man wara'ana, orang-orang di belakang kami. Maknanya kami balik nanti, kami akan ajarlah orang kampung halaman kami. Sebab dalam Quran pun suruh kan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahzarun. Lepas belajar balik cerita dia kepada orang lain. Kita mengaji hadis ni, kita cerita dengan orang. Tapi nak faham dululah, faham betul-betul. Takut tak apa faham, pergi cerita dah tu jadi fitnah. Itu yang dia mau buat, yang kita cerita semalam tu. Dia cerita, dia pun tak apa nampak. Kadang-kadang dia nampak lah, cuma nak hurai tak apa boleh. Cerita pula dalam keadaan tergantung. Ustaz Fakhr Razi kata Rasulullah pernah kecim diri. Ayat tu dia tak hurai. Dia kata ayat tu. Ustaz Fakhr Razi kata Rasulullah pernah kecim diri. Memang dia sebut semalam alasan-alasan. Dia tak hurai dah. Orang dengar aib lah Rasulullah macam tu. Orang biasa pun kalau kencing berdiri, satu keaiban kan, ini Rasulullah. Dah jadi masalah. Maknanya kena cerita hadis ni, tapi kita faham dulu. Pertamanya untuk diri kita, keduanya untuk keluarga kita. Kalau nak cerita secara umum ni, kita kena cerita jangan tergantung. Tergantung jadi fitnah. Jadi masalah. Maknanya cerita betul, cerita sampai habis. Kita bagi alasan-alasan sesuatu benda tu sebab apa. Jadi dia kata kami nak cerita orang di belakang kami. Lalu Rasulullah kata murukum bil arba', aku akan beritahu, aku perintahkan kamu dengan 4 perkara dan aku tegah kamu daripada 4 perkara. Rasulullah dia tak bagi semualah keseluruhan ajaran hukum dan Islam tu. Dia cerita asal 4 perkara ni dulu. Secara kebetulan 4 perkara ni yang dia ni duk buat ni, yang perlu mereka ketahui, benda-benda asas kepada agama. Apa dia? Pertamanya beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah sebut dengan maksud beriman tu apa dia? Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap tiada Tuhan disembah melainkan, kesaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bahawasanya Rasulullah itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Kewajipan puasa tak ada lagi masa tu. Dia cerita 4 dulu sebagai benda asas. Sebab kan ayat Quran ni diturun peringkat demi peringkat. Ini saja yang wajib, peringkat asasnya. Dan juga kenalah kamu menunaikan kepada aku al-khumus, iaitu 1/5 daripada harta rampasan perang. Yang lain tak apa kamu agih, kamu ambil 1/5 bagi kepada aku sebagai ketua negara Islam untuk diagihkan kepada orang-orang yang berhak, yang perlukan bantuan. Khumus 1/5 daripada harta rampasan perang. Min ma ghanimtum, apa yang kamu telah berperang, ghanimah yang kamu dapat di dalam harta ghanimah. Dan aku tegah kepada kamu 4 perkara pula. Ad-dubai, maknanya labu air. Tak boleh makan labu ke? Boleh. Labu tu ditebuk, dikeringkan. Labu besar tu kan, dia ambil isi dalam tu, buang, diperam anggur dalam tu, ditutup balik, nak jadikan arak. Orang dulu buat arak macam tu. Sebab itu arak kan dalam ya Rasulullah, atattakhizuna, wahai Rasulullah, boleh tak kami atattakhizuna al-khamra, boleh tak kami jadikan arak ini dipanggil apa dia? Al-khalla, maknanya cuka. Jadi zaman Rasulullah, arak itu daripada perahan tamar atau anggur
Ketika dia memabukkan, peringkat yang kedua, mula proses, lepas tu dia jadi arak, mabuk, lepas tu dia bertukar menjadi cuka. Maka harus kita minum. Setelah dia tidak menjadi arak. Jadi yang ni Rasulullah larang ni maknanya minum arak. Sebab masa tu memang terkenal orang minum arak ni. Jadi arak tu dibuat daripada diperam di dalam buah labu tadi. Yang kedua, hantami maknanya tempayan yang kecil. Yang keduanya muqayyar, tempayan yang besar. Peram arak dan anggur di dalam tempayan. Nak jadikan daripada tanah tadi, tempayan dibuat daripada tanah untuk dijadikan arak. Wan naqir maknanya batang kurma itu ditebuk. Macam-macam cara pada masa itu, tebuk tu, kosongkan di dalam tu, masukkan anggur. Peram beberapa hari, lepas tu dia jadi arak. Jadi 4 perkara ni jangan. Maksudnya tak kira lah letak dalam tempayan ke apa ke, besin ke, periuk ke, mangkuk, tak kisah. Oleh kerana realiti pada zaman tu 4 benda alat tadi disimpan untuk dijadikan arak. Disimpan di atas 4 perkara tadi, 4 benda tadi. Orang sekarang ni kita buat tu, dia buat kilang tu. Lagi banyak dia buat kilang. Lagi banyak, maknanya kilang arak orang tak boleh Sama lah, maknanya kalau benda-benda tadi tak boleh, kilang arak tak boleh buat. Wallahu a'lam.